Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada semua yang menonton video pembelajaran ini. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah kufur, di mana di bawah bidang bahagian akidah, anak-anak boleh rujuk buku teks tahun 4 Pendidikan Islam muka surat 100. Jom kita lihat objektif pembelajaran kita pada hari ini, yang mana di akhir pembelajaran ini anak-anak akan dapat: pertama, menyatakan erti kufur. Kedua, menyatakan hukum dan dalil kufur. Seterusnya, menyatakan bahagian-bahagian kufur. Jom kita lihat apakah erti kufur. Kufur bermaksud tidak percaya atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan maksud dalil, sesiapa yang kufur kepada Allah, para malaikat, para rasul dan hari akhirat, maka sesungguhnya dia sudah jauh tersesat. Ini bermaksud hukum kufur adalah sesat. Seterusnya, mari kita lihat kepada glosari, iaitu maksud bagi perkataan tersebut. Pertama ialah syirik. Syirik ialah menyekutukan Allah ataupun menduakan Allah. Contohnya, kita percaya kepada makhluk-makhluk lain. Yang kedua ialah fasik, iaitu orang yang ingkar akan perintah Allah. Makna kata, dia tidak ikut apa yang Allah perintahkan. Seterusnya, yang ketiga, zindik, iaitu orang yang imannya terpesong atau sesat. Dan yang terakhir adalah murtad. Pernah dengar kan? Murtad bermaksud terkeluar dari Islam. Seterusnya, kita akan lihat jenis-jenis kufur. Kufur yang pertama ialah kufur i'tiqad, iaitu menolak dan menafikan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, tidak mempercayai kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kufur yang kedua ialah kufur amalan, iaitu menggunakan nikmat kurniaan Allah dengan cara yang salah dan berdosa. Contohnya, menggunakan duit poket untuk berjudi. Duit itu pun merupakan rezeki yang Allah bagi, akan tetapi dia menggunakan duit tersebut dengan cara yang salah. Seterusnya, kita akan lihat pula kepada kesan kufur, yang mana kesan kufur ini jelas memberikan kepada kesan yang buruk. Pertama, mendapat kemurkaan Allah. Apa itu murka? Murka ialah marah ataupun Allah tidak suka. Seterusnya, yang kedua, mendapat azab dan siksa. Maknanya bukan sahaja Allah marah, namun mendapat azab yang siksa. Ketiga, merosakkan iman. Keempat, kita akan jauh daripada rahmat dan berkat Allah. Seterusnya, yang kelima, hati tidak tenang. Ialah kerana melakukan dosa, hati kita tidak akan tenang. Jadi, bagaimanakah tindakan kita untuk menjauhi daripada
kufur, iaitu cara-cara untuk kita jauhi kufur, untuk kita elakkan. Okey, bagaimana? Yang pertama ialah menjaga amal dan ibadah. Bagaimana caranya untuk menjaga amal ibadah tersebut? Iaitu dengan melipat gandakan amalan. Yang kedua, sentiasa berdoa dan memohon untuk dimantapkan iman, iaitu supaya kita ditetapkan hati jauh daripada kekufuran. Yang ketiga, sentiasa menambahkan ilmu pengetahuan. Hendaklah selalu mendampingi guru. Kenapa penting guru? Bab agama, ilmu akidah dan sebagainya mestilah kena berguru agar apa yang kita belajar tidak terpesong. Dan yang terakhir, hendaklah mengawal diri daripada mengikuti hawa nafsu. Bagaimana caranya untuk kita mengawal nafsu? Caranya dengan bermuhasabah. Apa itu muhasabah? Muhasabah ialah merenung dan menilai diri kita sendiri dan perbaiki diri kita sendiri. Bukannya kita bercerita tentang orang lain, yakni gosip. Ini kerana sesuatu yang tidak bermanfaat. Sebabnya bukan kita nilai diri kita, tetapi kita menilai diri orang lain. Seterusnya, jom kita lihat kisah Qarun, yang mana beliau ini seorang yang hartawan pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Dia juga merupakan orang kanan Fir'aun. Kekayaan dan ilmu yang hebat telah membuatkan dia semakin sombong dan zalim. Dia sentiasa menentang ajaran Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Allah tenggelamkan dia dan hartanya ke dalam tanah. Berdasarkan kisah Qarun tersebut, boleh tak anak-anak nyatakan pada ustazah jenis kufur apa yang dilakukan oleh Qarun? Kedua, apakah akibat daripada kekufuran tersebut? Dan yang terakhir, pengajaran yang boleh diambil daripada kisah Qarun ini. Semoga anak-anak berjaya menyatakan jawapan bagi situasi tersebut. Sekian dulu dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita berjumpa lagi di masa akan datang. Assalam.